Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan satu timeline ataupun jangka masa ini ditetapkan untuk kita membuka kembali sempadan pasca pandemik COVID-19. 2 tahun berlalu, namun perkara ini masih lagi belum kelihatan berapa lamakah untuk kita membuka kembali sempadan kita kepada pelancongan dan juga sektor ekonomi secara keseluruhannya. Dan bagaimanakah ini harus dilakukan dengan berhati-hati, mencari titik keseimbangan antara membela semula dan juga membina semula ekonomi dan pada masa sama menjaga taraf dan juga kedudukan kesihatan kita, yang mana pandemik pada ketika ini masih lagi berluasa dan juga berlaku pada ketika ini. Ini yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan tetamu saya pada jam ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School yang bersedia pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam Najib. Doktor, pertama sekali bagaimana untuk kita melihat dan juga menetapkan tempoh masa pembukaan sempadan ini? Kerana kalau kita melihat, adakah wajar hanya melihat kepada data jangkitan sahaja? Kerana jumlah kematian mungkin kalau kita lihat di Malaysia ini semakin rendah sebagai contoh. Jumlah kemasukan ke hospital juga terkawal dalam keadaan semasa. Itu konteks Malaysia lah. Mungkin negara lain berbeza. Namun apakah data-data tertentu yang kita perlu lihat dalam kita membuat keputusan untuk membuka sempadan ini sebenarnya? Ya Najib, apabila kita telah mengalami pandemik selama 2 tahun dan sudah tentu, sudah banyak data yang kita telah kumpul, yang kita boleh analisa, saya bercakap tentang data mining. Dan apabila kita melihat pola juga dari segi jangkitan, jumlah kematian, jumlah masuk hospital, kita telah nampak bahawa kalau kita rujuk kepada laman sesawang COVID Now pun, kita akan nampak bahawa penggunaan ward ICU, penggunaan ventilator, penggunaan katil memang menunjukkan penurunan yang amat drastik. Kita lihat sebagai contoh, hanya secara purata 32% sahaja ventilator digunakan sekarang, malahan di Lembah Kelang lebih rendah daripada itu, bawah 30%, dan penggunaan hospital juga di Kuala Lumpur sekarang hanya sekitar 40%. Dan ICU pun kita fahamlah bahawa ICU ini menggunakan ataupun melibatkan beberapa jenis penyakit lain. Dan disebabkan itu, apabila kita melihat pertama dari segi imunisasi ataupun pemvaksinan untuk penduduk Malaysia, memang kita antara negara yang mempunyai peratusan yang tinggi. Dan kita tahu bahawa vaksin memang amat berkesan mengurangkan kes-kes yang serius apabila ada kita dijangkiti oleh COVID-19. Dan disebabkan itu saya melihat dengan data yang banyak ini, yang data yang telah sedia ada ni, kita harus boleh mampu merangka bilakah masa yang sesuai untuk kita mula benarkan pergerakan bukan sahaja antara rakyat kita, tetapi melibatkan rakyat asing ataupun kita keluar negara, kerana data boleh membantu kita melihat impak dari segi tiba-tiba berlaku kadar jangkitan, tetapi kesannya kepada dari segi penggunaan hospital dan juga ventilator. Di situ saya lihat inilah perlu masa sekarang lah untuk mula mencari kadar masa ataupun timeline yang sesuai untuk melonggarkan sedikit lagi SOP dan juga pergerakan rakyat kita. Doktor, bagaimana untuk kita melihat? Kerana kalau kita melihat di rantau Asia Pasifik lah lebih tepat lagi, kita melihat bahawa agak rigid, agak lebih ketat lagi kawalan itu berbanding dengan Eropah mungkin. Di UK sebagai contoh, kita melihat perayaan musim Christmas itu kelonggaran diberikan. Itu sebagai salah satu contoh perbandingan. Adakah kita melihat bahawa kita terlampau mengekang sehingga keseimbangan ekonomi dan kesihatan itu berat sebelah kita melihat, dan sekiranya kita ingin menyeimbangkan kembali, apa yang boleh kita lakukan dalam kedua-dua aspek ini? Kalau kita melihat Asia Pasifik ataupun sebenarnya negara-negara Asia ini, kita kenapa agak lebih rigid disebabkan beberapa faktor. Pertama, secara tradisi ni kita lebih orang kata berhati-hati sebab kita adalah kebanyakannya masih lagi negara membangun, developing country, dan di Eropah itu mereka negara yang telah membangun. Oleh itu, apabila berlaku mana-mana bencana ataupun krisis, negara-negara yang membangun ataupun third world country ini biasanya kesan akibatnya agak dah lebih orang kata serius ataupun lebih sukar untuk kita bangkit dengan lebih cepat berbanding dengan negara yang telah maju. Oleh itu, apabila berlaku krisis pandemik seperti ini, kita tidak mahu orang kata terburu-buru membuka sektor, kerana impak yang dialami oleh kita berbanding dengan negara Eropah berbeza. Mereka mampu menangani krisis-krisis seperti ini
kerana mereka mempunyai ekonomi ataupun fundamental ekonomi yang lebih kukuh daripada kita. Selain itu, bila kita melihat di Asia Pasifik ini, dari segi budaya jugalah, apabila pemerintah ataupun kerajaan mengenakan kawalan pergerakan ini, kita secara umumnya lebih patuh kepada arahan kerajaan berbanding dengan di Eropah. Itu kita lihat pelbagai demonstrasi yang dilakukan oleh rakyatnya menyebabkan pemerintah di sana terpaksa bertolak ansur. Di situ saya melihat kenapa kita lebih rigid. Namun apabila kita melihat secara data, rakyat kita pun sudah pandai menilai bahawa jika vaksinasi ini terbukti berkesan mengurangkan impak yang serius dari segi kesihatan penduduk, maka sudah tentunya kita tidak mahu juga melakangkan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat sekarang ini masih ramai lagi yang belum pulih sepenuhnya dari segi pendapatan dan juga perniagaan mereka. Dan tetapi ini bergantung juga kepada pemerintah, sebab kalau pemerintah rasakan inilah masa untuk kita melonggarkan sedikit kawalan pergerakan dan juga SOP, maka ini sesuatu yang harus datang daripada atas lah. Kita tidak mahu rakyat yang kerap meminta, kita mahu juga pemerintah melihat kemungkinan pelonggaran pergerakan tersebut. Doktor, kalau kita melihat juga bagaimana untuk kita belajar dari negara lain, sebagai contoh di UAE, Emirat Arab Bersatu ini, meskipun kes tinggi, kalau kita melihat mereka membuat juga Expo 2020 Dubai sebagai contoh, namun SOP ini lebih dipermudahkan di sana. Setiap minggu sebagai contoh ada ujian saringan secara percuma dibuat di lot parking sahaja, dibuat secara besar-besaran dan sebagainya. Ini adalah bagaimana mereka menetapkan SOP untuk hidup bersama dengan COVID. Bagaimana untuk Malaysia memahami perkara ini kita boleh lakukan kalau kita ingin membuka sempadan, mempermudahkan SOP itu supaya kita hidup dengan COVID melalui pembukaan sempadan dan sebagainya, Doktor? Ya, ada yang kita boleh belajar daripada negara-negara tertentu. Saya lihat UAE itu sebab dia punya populasi tak seramai kita. Dia populasinya 1/3 daripada kita, lebih kurang 10 juta. Dan sekarang kita lihat walaupun kadar jangkitannya meningkat, tetapi secara purata lebih kurang 2-3 ribu kes saja berbanding kita 4-5 ribu, dan kematian dia cuma 3-5 orang sehari. Dan satu faktor utama mengapa UAE masih boleh orang kata melaksanakan ujian swab setiap minggu dan boleh buat di mana-mana itu kerana mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan ini. Namun kita pun boleh orang kata mengadaptasilah apa yang berlaku sekarang. Kalau kita lihat di negara kita memang sudah ada nampak orang kata sedikit peningkatan oleh sebab varian Omicron ini, namun kita punya kematian memang agak menurun. Dan yang penting sekarang untuk menambah baik SOP yang sedia ada, seperti sebagai contoh kalau kita lihat dalam MySejahtera, kita sudah tahu status kita sepanjang masa, sama ada kita tidak ada jangkitan ke casual contact ataupun close contact. Maka mungkin satu lagi penambahbaikan di situ ialah mereka yang dalam casual contact ataupun close contact itu dibenarkan ataupun digalakkan untuk mengambil ujian secara percuma di hospital atau klinik berdekatan untuk memastikan bahawa kita tidak terlepas pandang beberapa situasi yang mana kemungkinan casual contact tidak ada simptom tapi sebenarnya asymptomatic, maksudnya tetap membawa virus. Oleh itu apa yang dilakukan oleh UAE itu mungkin kita boleh juga adaptasi, tetapi kita fokuskan kepada mereka yang mempunyai status close contact ataupun casual contact itu. Doktor, pembukaan sempadan ini kita sering kaitkan dengan pelancongan, tetapi bagaimana untuk melihat mengapa pentingnya pembukaan sempadan ini kepada ekonomi kita? Kalau kita lihat di peringkat tempatan, kita sudah berpindah kepada fasa 4 keseluruhan negara. Cuma ini mungkin pembukaan sempadan ini mungkin menjadi cabaran terakhir dalam usaha pemulihan ekonomi kita, Doktor. Ya, Menteri Pelancongan pun dah bagi tahu anggaran kerugian daripada hasil perbelanjaan pelancong di Malaysia ni dijangka meningkat kepada 165 bilion tahun ini. Tahun lepas, tahun 2020, 135 bilion. Dan sebenarnya kalau kita lihat mengapa pelancongan ini penting untuk negara kita, setiap pelancong, Kementerian Pelancongan menganggarkan setiap pelancong yang datang ke
negara kita ni mereka berbelanja secara purata lah 3,000 lebih ringgit ke atas industri kita. Dan bila kita merebut tentang industri ni, dia bukan saja melancong, dia datang melawat saudara, dia membeli belah, dia mendapatkan rawatan kesihatan, urusan perniagaan dan sebagainya. Dan satu yang menarik, 5 negara yang mempunyai pelancong yang tertinggi melawat negara kita, Singapura, Indonesia, China, Thailand dan Brunei. Dan kita tengok daripada 5 ni, 4 ni adalah negara ASEAN. Oleh itu, apabila kita tidak mendapat kemasukan daripada pelancong-pelancong daripada negara ASEAN ini sebabnya impak dia amat besar lah, kerana mereka lah sebenarnya antara penyumbang kepada ekonomi di negara kita. Mereka menyumbang kepada pelbagai jenis industri. Dan apabila saya melihat apabila saya melihatlah kenyataan daripada Menteri Pelancongan bahawa kerugian ini makin bertambah, maka sudah tentunya kita mahu mula bekerjasama dengan mana-mana negara ASEAN ini yang telah mula menangani isu pandemik ini dengan berkesan dan seperti yang kita tahulah mewujudkan travel bubble. Saya bagi contoh, Indonesia walaupun kadar jangkitan dia masih lagi tinggi tetapi telah ada penurunan, namun dengan usaha vaksinasi dia, maka kadar kematiannya memang amat minimum sekali. Bermakna memang vaksinasi telah berjaya mengurangkan simptom-simptom yang serius. Oleh itu saya melihat selain daripada Singapura, sewajarnya kita sudah mula melihat negara-negara lain yang kita patut adakan kerjasama pergerakan penduduk macam Brunei, Indonesia dan Thailand pun sudah ada potensi. Kita lihat mereka pun telah berjaya menangani ini. Itu yang saya lihat kedatangan pelancong. Kalau kita lihat tahun 2019, 26 juta sebenarnya yang datang melawat. Singapura saja 10 juta lawatan yang dilakukan. Ini yang kita harus tumpukan sekarang ni, SOP ataupun kaedah yang sesuai untuk menarik mereka semula kembali datang ke negara kita.